Selamat pagi pelajar-pelajar. Okey, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran seni visual STPM untuk kertas lukisan. Hari ini cikgu akan mendedahkan tentang lukisan gubahan ataupun kita panggil juga sebagai lukisan perekaan, iaitu berkaitan dengan lukisan format 2. Okey. Sebelum ini cikgu dah terang kamu tentang lukisan format 1, iaitu berkaitan dengan lukisan pengkaryaan ataupun kita panggil setting lah. Okey. Nanti kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan lukisan gubahan. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum itu pelajar-pelajar hendaklah mengetahui apa itu lukisan gubahan ataupun lukisan perekaan. Okey. Kata ini adalah berasaskan kepada kajian objek dan bahan-bahan yang disediakan. Calon akan diuji dalam kemahiran melukis. Okey. Kemahiran melukis mengikut isu dan permasalahan yang dikemukakan dalam soalan. Calon dikehendaki memanipulasikan sifat visual objek menjadi idea dan subjek gubahan baharu, okey, ataupun inovasi lah. Okey, menerusi beberapa perkembangan lakaran dan lakaran akhir. Okey, dalam kertas format 2 ataupun lukisan gubahan ataupun dipanggil juga lukisan perekaan akan diberi 2 helai kertas ataupun 3 helai kertas lukisan. Okey, ini bergantung kepada soalan. Okey. Media yang digunakan sama seperti pengkaryaan, iaitu media kering. Menggunakan pensel warna, okey, pen dan sebagainya lah. Okey, kertas lukisan soalan perekaan ini terdapat ada setengah dia memberi kamu 3 helai kertas lukisan, ada setengah tu 2 helai kertas lukisan. Okey, ini yang biasalah. Okey. Okey, untuk 3 helai kertas lukisan, apakah selalunya disoal ataupun diajukan kepada kamu? Okey, contohnya untuk 3 helai kertas lukisan, okey, kertas yang pertama berkaitan dengan lakaran subjek utama. Okey. Yang kedua adalah lakaran olahan idea. Yang ketiga, lakaran produk yang dikehendaki lah. Okey. Untuk kertas 2 helai kertas lukisan, biasanya pertama adalah lakaran subjek utama dan olahan idea. Kemudian yang kedua adalah lakaran produk ataupun reka bentuk yang dikehendaki. Namun begitu, dia bergantung juga kepada soalan yang diberi. Tak semestinya apa yang berdasarkan apa yang saya beri ini. Okey, kamu lihatlah kehendak soalan. Kertas pertama untuk membuat lakaran apa. Okay? Kertas 2 untuk lakaran apa dan kertas yang ketiga untuk lakaran apa. Okey. Okey, untuk selalunya lakaran utama dengan lakaran produk ataupun reka bentuk itu hendaklah detail. Hendaklah detail, bermaksud di sini kamu kena masukkan tone, jalinan dan sebagainya lah. Okey, berbanding dengan lakaran olahan idea ni, dia nak ringkas saja. Cuma dia nak tengok, dia nak lihat kamu tentang reka bentuk. Reka bentuk yang kamu nak tampilkan. Kelainan reka bentuk tu. Okey, itu sahaja. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, untuk kertas soalan gubahan ataupun format 2 ni terdapat 2 keadaan. Okey, ada soalan yang memberikan 3 helai kertas lukisan dan ada juga yang memberi 2 helai kertas lukisan. Okey, ini adalah contoh untuk 3 helai kertas lukisan. Okey, anda dibekalkan dengan 3 helai kertas lukisan. Kertas lukisan pertama hendaklah digunakan untuk menjawab soalan A. Kertas lukisan kedua digunakan untuk menjawab soalan B.
Dan kertas lukisan 3 digunakan untuk menjawab soalan C. Berdasarkan gambar bunga raya di bawah, anda dikehendaki meneliti rupa bentuk bunga raya tersebut. Buat olahan rupa bentuk bunga raya tersebut untuk dijadikan corak pada baju t-shirt. Okey, kertas pertama, kertas A. Okey, kertas lukisan pertama, membuat satu lakaran rupa bentuk subjek utama. Okey, subjek utama tu bunga raya lah. Okey, kemudian kertas yang kedua ialah membuat 4 lakaran kenit thumbnail untuk olahan reka bentuk reka corak bunga raya tersebut. Okey, 4 lakaran kenit, maksudnya lakaran kecil lah, lakaran olahan reka corak tersebut secara ringkas. Okey, yang ini secara ringkas saja, tak perlu warnakan. Tapi jika masa mencukupi, pelajar boleh warnalah. Okey, untuk soalan C, membuat satu lukisan t-shirt yang bercorak bunga raya berdasarkan satu pilihan olahan dalam lakaran B di atas. Okey, yang ini kena buat detail. Maksud dia di sini pelajar hendaklah membuat ada tone, ada corak, jalinan dan sebagainya. Okey. Begitu juga dengan untuk kertas pertama. Okey, membuat satu lakaran rupa bentuk subjek utama. Okey, yang ini pun pelajar kena buat secara detail. Okey, masukkan jalinan, tone dan semualah. Okey. Cuma bahagian B ni mungkin agak ringkas lah. Dia cuma nak lihat olahan. Olahan reka corak pelajar sahaja. Okey, tak perlu warna, tak perlu detail sangatlah. Tapi kalau masa mencukupi, pelajar boleh gunalah untuk boleh boleh warna ataupun buat tone lah. Okey. Okey, ini adalah contohlah untuk 3 kertas lukisan. Okey, kertas lukisan yang pertama kita lukis berdasarkan apa yang kita lihat, ataupun sama ada dia memberi kamu gambar ataupun dia beri bunga raya yang sebenar. Okey, jadi pelajar kena lukislah secara detail. Okey, warna, tone semualah. Okey, jalinan semua tu pelajar kena buat secara detail, secara real. Okey. Kemudian untuk kertas yang kedua berkaitan dengan olahan rupa corak ataupun rupa bentuk yang pelajar nak tu. Okey, olahan idea ni, yang ini ringkas sahaja, lebih kurang macam inilah. Mungkin ada 4 olahan tersebut. Okey, ini secara ringkas. Tapi jika ada masa, pelajar boleh yang nak buat tone, tone pun boleh lah. Okey. Kemudian yang ketiga ialah berkaitan dengan produk kita. Okey, produk yang kita hasilkan tu hendaklah sempurna. Jadi seperti inilah bunga t-shirt dengan corak bunga pilihan daripada olahan tadi. Okey, kita ada buat 4 olahan, pilih satu dan kamu masukkan pada baju t-shirt tersebut. Ini adalah contohlah. Ini 3 kertas lukisan. Okey, untuk 3 kertas lukisan, pelajar hendaklah menghasilkan lebih kurang macam inilah. Yang saya tunjuk, saya paparkan di sini. Okey, untuk contoh soalan untuk 2 helai kertas lukisan. Okey, anda dibekalkan dengan 2 helai kertas lukisan. Kertas lukisan pertama hendaklah digunakan untuk menjawab soalan A, manakala kertas lukisan kedua digunakan untuk menjawab soalan B. Okey, berdasarkan gambar di bawah, anda dikehendaki meneliti rupa bentuk ladybird tersebut. Buat olahan rupa bentuk tersebut untuk dijadikan satu topeng muka kanak-kanak. Okey, jadi pelajar kena buat olahan daripada ladybird untuk jadikan topeng muka kanak-kanak. Okey, untuk kertas yang pertama, okey, membuat satu lakaran rupa bentuk subjek utama. Okey, subjek utama. Ini pelajar kena lukis subjek utama berdasarkan gambar yang diberi. Okey, pelajar hendaklah detail, buat secara real
masukkan warna, jalinan, tone, semualah. Okey. Dan membuat 4 lakaran kena, ataupun kita panggil thumbnail, ataupun kita panggil lukisan kecil lah, untuk olahan reka bentuk topeng kanak-kanak. Okey, yang ini pelajar tak perlu detail. Pelajar cuma buat secara ringkas lah. Okey. Jadi bermaksud di sini, kertas pertama pelajar kena lukis subjek utama dan 4 lakaran thumbnail. 4 olahan reka bentuk thumbnail secara kecil lah. Okey, dalam satu kertas. Okey, kertas yang kedua, barulah pelajar membuat satu lukisan topeng ladybird dengan memilih satu olahan reka bentuk dalam lakaran A di atas. Okey. Ini adalah contoh lah. Contoh dia untuk dua kertas lukisan. Okey, lukisan yang pertama, pelajar melukis subjek utama lah. Berdasarkan gambar yang diberi, pelajar hendaklah melukis secara detail. Okey, untuk olahan idea tu ataupun reka bentuk tu, pelajar secara ringkas saja, tak perlu warna lah. Kemudian yang akhir sekali, pelajar lukis topeng yang sebenar. Okey, lebih kurang macam ni lah. Ini adalah olahan ladybird menjadi topeng muka untuk anak-anak. Okey. Okey, ini contoh lagi soalan kertas lukisan 3 helai. Okey, berdasarkan kepada objek yang diberi, anda dikehendaki meneliti rupa bentuk dan rupa keratan rentas objek tersebut. Buat olahan kesan rupa untuk dijadikan botol minyak masak. Okey. Bagi tujuan tersebut, anda dikehendaki membuat lakaran pada 3 helai kertas. Lukisan yang disediakan, A. Membuat satu lakaran kesan rupa dan keratan rentas. Okey, ini untuk kertas yang pertama, pelajar kena lukis subjek utama yang diberi itu dan terdapatnya keratan rentas. Bermaksud di sini pelajar kena memotong objek yang diberi untuk dilihat keratan di dalam objek tersebutlah. Okey. Kemudian membuat lakaran thumbnail untuk olahan rupa botol berdasarkan lakaran A di atas, maksimum 4 lakaran. Okey, ini paling maksimum adalah 4 lakaran lah. Okey. Membuat lukisan reka rupa berdasarkan olahan rupa yang dipilih dalam lakaran B di atas. Hasilkan rekaan hendaklah bersaiz 20 kali 10. Ini dia beri saiz. Jadi pelajar kena ikut saiz tu lah. Jangan kecil daripada tu ataupun besar daripada saiz yang diberi. Okey, kalau dia sikit-sikit tu okey lah. Okey. Okey, ini contoh yang diberi. Objek dia adalah cili kan. Okey, jadi pelajar hendaklah memotong sebab dia hendakkan pelajar membuat keratan rentas. Jadi pelajar boleh memotong sama ada secara memanjang ataupun potong secara melintang. Okey, ini terpulang pada pelajar lah untuk memotong dia. Okey. Ini bermaksud bila kertas gubahan, pelajar kena sediakan pisau lah. Kita tak tahu, mungkin pelajar kena buat keratan ataupun tak perlu. Okey, jadi untuk persediaan pelajar boleh sedia pisau. Kemudian apa lagi yang penting dalam soalan ni? Mungkin kantar pun boleh pelajar bawa untuk kita teliti untuk kita fokus. Boleh menggunakan kantar. Itu antara yang penting dalam lukisan gubahan. Pelajar kena bawa lah pensel warna. Okey. Ini adalah contoh yang pelajar dah buat untuk kertas yang pertama. Untuk kertas yang kedua, pelajar membuat 3 olahan berdasarkan ciri tersebut. Ini antara contoh lah.
Mungkin dari segi bentuk, bentuk dia seperti cili tersebut lah. Mungkin juga dia masukkan corak-corak, mungkin biji-biji corak cili tu. Okey, ada biji dia kan. Biji tu kita masukkan corak pada botol. Okey, akhir sekali pelajar memilih corak ini untuk karya akhir beliau lah. Ini antara contoh untuk 3 kertas lukisan. Karya akhir ni adalah lebih baik pelajar hasilkan secara detail. Okey, yang ini kurang detail lah. Mungkin pelajar boleh letakkan di atas, mungkin dia terletak di atas meja ke. Kemudian mungkin detail lagi, pelajar boleh masukkan warna yang mempunyai ciri pada cili tersebut. Okey. Cili tersebut berwarna apa? Warna merah kan? Okey, jadi pelajar mungkin boleh boleh warnakan botol akhir sekali ni dengan warna merah. Ini mempunyai ciri-ciri tersebutlah. Di samping di samping ciri rupa bentuk cili tersebut, pelajar juga boleh dari segi warna boleh aplikasikan warna yang terdapat pada cili. Okey, ini contoh untuk kertas lukisan 2 helai. Okey. Berdasarkan gambar kacang yang diberi di bawah, anda dikehendaki meneliti rupa corak dan rupa bentuk objek tersebut. Buat olahan corak atau rupa objek tersebut untuk dijadikan animasi. Bagi tujuan tersebut, anda dikehendaki membuat lakaran pada 2 helai kertas. Lukisan yang disediakan dengan A membuat 1 lakaran kacang dan lakaran thumbnail untuk olahan corak dan rupa kacang untuk dijadikan animasi. Maksimum 4 lakaran. Okey, mungkin dalam 3 ataupun 4 lakaran lah. Jangan buat 1. Kalau boleh pelajar buat paling minimum adalah 4. Minimum adalah 3 lah. Minimum, maksimum 4. Okey. Membuat lukisan kertas 2. Membuat lukisan animasi berdasarkan olahan corak dan rupa yang dipilih dalam lakaran A di atas. Hasilkan rekaan hendaklah bersaiz 20 x 10 cm. Okey. Ini untuk 2 kertas lukisan. Okey, jadi pelajar hendak meneliti kacang tersebut. Okey. Dan pelajar hendak kertas yang pertama pelajar kena lukis subjek utama tu kacang, kemudian thumbnail untuk animasi, animasi berdasarkan kacang tersebut, dan yang kedua daripada olahan tadi pelajar pilih 1 dan hasilkan 1 animasi yang sempurna. Yang ini kena detail lah. Okey, mari kita lihat. Okey, contohnya macam kacang. Okey, kacang ini adalah subjek utama. Okey, yang ini dia menggunakan pensel warna. Okey, dia buat dengan detail lah. Kemudian yang kedua adalah olahan. Olahan rupa bentuk animasi daripada kacang. Okey, ini antara ada 4. Ada 4. Okey. Ini antara contoh lah. Contoh yang pelajar ada buat. Dia secara ringkas, tak perlu warna. Okey. Kemudian daripada 4 itu pelajar pilih 1 dan hasilkan 1 animasi tersebut. Bersaiz yang diberi tadilah. Okey. Pelajar hendak ikut saiz tersebut dan hasilkan animasi tersebut. Okey. Ini contohlah. Pelajar boleh lukis animasi dan juga mungkin dekat latar pun pelajar boleh hasilkanlah. Ini dia sedang berlari kan. Di belakang dia terdapat awan dan ada pokok-pokok. Okey. Okey. Kalau kita lihat dalam bidang perekaan ni, dia terdapat banyak soalan yang akan
ajukan, yang boleh ditanya kepada kamu. Okey, contohnya reka bentuk ataupun reka corak barangan kegunaan harian seperti pen, jam, telefon, pen drive, beg, cermin, topi, mainan dan lain-lain. Okey. Kemudian yang kedua, kemungkinan reka bentuk dan reka corak, reka corak dan reka bentuk industri seperti kereta, kerusi, meja, almari, piala dan lain-lain. Okey. Kemudian reka corak dan reka bentuk tekstil. Contohnya corak kain, baju, lansir dan lain-lain. Okey, yang berkaitan dengan tekstil. Okey, kemudian reka bentuk grafik. Okey, dalam grafik ni ada banyak seperti logo, poster, ilustrasi, pembungkusan, identiti korporat. Kemudian dalam bentuk animasi, pelbagai rupa dan aksi yang boleh diajukan kepada kamu. Okey, soalan-soalan yang boleh diberi kepada kamu. Kemudian tentang potret, iaitu pelbagai rupa dan aksi. Seterusnya berkaitan dengan mungkin juga maskot. Ini antara bidang-bidang yang kemungkinan akan diberi ataupun ditanya dalam soalan gubahan. Okey, ada banyak sangat. Ada banyak. Jadi pelajar hendaklah membuat latihan. Pelajar nak tahu tentang contohnya macam bidang grafik. Okey, apa yang perlu ada pada logo, apa yang perlu ada pada poster, ilustrasi, pembungkusan dan sebagainya. Okey. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan melihat beberapa contoh gubahan ataupun reka bentuk yang berada di pasaran atau di persekitaran kita. Okey, ini adalah contoh reka bentuk pasu. Okey. Okey, reka bentuk pasu dari segi bentuk dan juga dari segi hiasan. Okey. Kita akan lihat pelbagai jenis bentuk yang dihasilkan dan bagaimanakah corak-corak itu diaplikasikan di atas pasu tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh reka bentuk penggunaan harian seperti jam, ada jam dinding, jam tangan, topi, handphone, pen dan juga kerusi dan lain-lain lagi yang reka bentuk penggunaan harian yang ada di persekitaran kita. Ini adalah contoh-contoh sahaja. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh reka bentuk automobil. Okey. Contohnya ataupun kita panggil pengangkutan lah. Okey, pengangkutan contohnya seperti kereta, kereta api, lori, motosikal dan lain-lain lagi lah pengangkutan yang ada di persekitaran kita. Ini cuma contoh, saya bagi beberapa sahaja. Okey, yang lain mungkin ada kapal, ada jet, ada macam-macam. Okey, untuk pengangkutan. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh reka bentuk tekstil ataupun reka bentuk fashion, reka corak pada baju atau pada t-shirt. Okey, contoh yang pertama ialah berkaitan dengan bunga raya, kemudian sayap burung, zebra, bunga-bunga pada baju batik dan lain-lain lagi lah. Okey, ini cuma beberapa contoh. Okey, supaya pelajar dapat lihatlah contoh-contoh berkaitan dengan tekstil. Tekstil. Okey, yang ini ialah contoh reka bentuk identiti korporat. Okey, contohnya seperti poster. Poster, okey, sebelah tu poster hafazan Al-Quran mingguan. Okey, itu ada poster lah. Okey, stop merokok, ingat bahayanya. Ini adalah contoh poster. Di sebelah itu adalah berkaitan dengan identiti korporat seperti beg, business card, dan lain-lain lah yang terdapat pada sesuatu barangan untuk memperkenalkan identiti
korporat tersebut. Okey. Contoh di bawah tu ialah seperti pembungkusan. Okey, pembungkusan. Ini adalah reka bentuk pembungkusan. Kemudian di sebelah pun pembungkusan dalam bentuk botol. Pelbagai bentuk lah kita boleh hasilkan. Ini adalah berkaitan dengan reka bentuk identiti korporat. Ini contoh saja, saya bagi beberapa. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh reka bentuk animasi. Animasi ni ialah seperti kita pemudahkan, subjek utama itu dipermudahkan. Contoh yang kita lihat seperti ada kartun, kartun lat. Kartun lat itu daripada figura dipermudahkan jadikan bentuk kartun seperti itu. Begitu juga yang lain seperti yang sebelah tu, Doraemon. Okey, Doraemon. Kemudian di bawah tu daripada subjek utama yang lain seperti kacang dijadikan animasi, Rama-Rama dijadikan animasi, Mickey Mouse tu ada asal daripada tikus dijadikan animasi. Kemudian Chili dia jadikan animasi. Okey, ini adalah apa yang dikatakan animasi lah. Okey, kemudian kita lihat pula reka bentuk figura. Okey, ini kita lihat figura berkaitan dengan wajah, ada yang senyum, ada yang sedih, gembira, takut, marah dan sebagainya. Ini pelajar kena tahulah untuk melukis figura tersebut supaya menampakkan aksi ataupun emosi figura tersebut. Ini bergantung pada soalan yang diberi ya. Okey, seterusnya berkaitan dengan contoh reka bentuk maskot. Ini adalah contoh maskot lah. Maskot ni kita pakai satu acara lah untuk memperkenalkan sebagai identiti sesuatu acara sama ada dalam sukan ataupun satu organisasi. Ini dia akan dipakai lah sebagai identiti korporat ataupun identiti organisasi tersebut, ataupun untuk majlis sukan dan sebagainya lah. Okey, ini ada antara contoh-contoh berkaitan dengan lukisan gubahan yang boleh ditanya kepada kamu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Saya harap semua pelajar akan memahami. Seterusnya sampai sini saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi.